Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Barcelona versus Napoli, yang mana untuk game ni Barcelona menang 3-1. Ini adalah satu perlawanan yang boleh saya katakan perlawanan first half yang menarik berbanding di second half lah. Yang mana di second half boleh dikatakan kedua-dua pasukan agak seimbang. Tetapi waktu first half memang end to end lah. Kedua-dua pasukan menyerang. Tetapi kelebihan lebih kepada Barcelona. Daripada bertahan, mereka juga berjaya untuk membuat sesuatu dalam melakukan offside trap dan juga bermain dengan low block untuk tidak membiarkan pasukan Napoli menjaringkan gol. So that is a good thing tentang Barcelona pada perlawanan ni. Dan tentang perlawanan ni juga kita sebenarnya boleh katakan yang Barcelona menyenaraikan pemain dari akademi mereka, iaitu La Masia. Dan secara jujurnya saya boleh katakan yang La Masia adalah akademi yang terbaik di dunia buat masa sekarang, dengan ada pemain seperti Fermin Lopez, kalau kita tengok semalam, Kubarsi, Yamil Lamal dan sebagainya. So memang boleh dikatakan produk-produk La Masia telah menunjukkan satu performance yang bagus dan boleh menjadi carry the team lah apabila pemain-pemain tonggak utama Barcelona seperti Frankie de Jong, Pedri, Gavi yang injured. And try bayang midfield semalam mereka letak Christensen, letak Gundogan dan juga Fermin Lopez yang untuk bermain di bahagian midfield. Dan kita tahulah yang memang Christensen untuk season ni dah beberapa kali bermain sebagai DM, bukanlah sesuatu yang pelik. Tetapi untuk game semalam memang daripada segi stability dan juga daripada segi defensif memang nampak Christensen bermain dengan sangat cemerlang untuk mematikan gerakan bahagian tengah Napoli yang diketuai oleh Lobotka dan sebagainya lah. So semalam Napoli memang agak buntu lah untuk menyerang Barcelona, dan bertahan pun Barcelona bagus. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk dalam ulasan perlawanan lah. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan Barcelona. Apakah perkara yang paling menarik minat saya tentang Barcelona? Untuk Barcelona, perkara yang menarik minat saya adalah tentang in possession ataupun dalam fasa mereka punya attacking ataupun build up phase. Dalam fasa build up, yang mana mereka meletakkan 3 back di belakang, iaitu mereka letak Kurbasic, mereka letak Araujo dan juga Konde, yang mana backline mereka akan ada 3. Sebab apa mereka letak macam tu? Mereka ingin membebaskan dan juga untuk overload di bahagian front mereka ataupun di bahagian hadapan. Jadi apa yang kita dapat lihat dengan 3 center back ataupun 3 di bahagian belakang, asas kepada corak bertahan mereka masih lagi stick to the 4 ataupun to the back 4. Bermaksud kalau dalam out position, Barca akan bermain dengan back 4 lah. Tetapi dalam fasa menyerang sahaja mereka akan bermain dengan back 3. Sebab apa? Sebab mereka ingin membebaskan Cancelo dalam fasa menyerang. Sebab apa? Sebab Joao Cancelo dalam fasa menyerang dia telah memberikan satu dimensi dan satu nilai tambah yang baik kepada bahagian kiri pasukan Barcelona untuk menyerang Napoli lah. Bagaimana dia stick ataupun hold the touchline di bahagian kiri untuk stay out wide, dan dia membiarkan Rafinha yang bermain sebagai left wing untuk masuk ataupun inverted attack the half space pasukan lawan untuk more to the central area. That is a good thing lah. So mereka ada 2 player yang boleh untuk combine di bahagian kiri. Jadi apabila dalam fasa menyerang, Barca letak 3 center back, dan di hadapan 3 center back tersebut untuk cover mereka punya bahagian tengah adalah Christensen lah, dan di bahagian hadapan mereka akan push untuk Gundogan dan juga Fermin Lopez naik lebih tinggi, dan Yamin Lamal bermain di bahagian kanan. Dia akan focusing on untuk attack di bahagian wide area. Sebab apa mereka letak Yamin di bahagian kanan? Sebab mereka tahu Yamin ni ada kelebihan daripada segi dribbling, daripada segi ball control. Memang dia boleh beat 1, 2, 3 orang kata 3 ataupun 2 player Napoli dalam satu gerakan sahajalah, berbanding daripada Rafinha yang memerlukan support ketika menyerang di bahagian kiri. Jadi contohnya yang kita boleh lihat untuk game ni adalah bagaimana gol pertama Barcelona tercipta melalui Fermin Lopez. Bagaimana Cancelo meletakkan, jadi disiplin yang ditunjukkan oleh Cancelo dalam fasa menyerang juga adalah sesuatu yang bagus. Apabila dalam fasa menyerang dia stretch ataupun dia hold untuk berada di wide area, dan dia membiarkan Rafinha untuk masuk more to the half space dan juga move into the penalty box. Itu adalah sesuatu yang bagus lah. Dan bagaimana Fermin Lopez dia masuk untuk sentiasa follow up kepada Lewandowski yang bertindak sebagai lone striker, tetapi akan dibantu oleh Fermin Lopez lah. Jadi Fermin Lopez ni dia punya cover up bahagian cover area dia bukan sahaja di half space tapi more to central, berdekatan dengan Lewandowski untuk ada orang yang follow up dengan Lewandowski. Sekiranya cutback dia
dilakukan. Jadi gol pertama tercipta Cancelo di kiri, ya Rafinha buat larian di half space, dan Lewandowski orang kata move into the penalty box, dan Fermin Lopez move into berdekatan dengan Lewandowski, dan Lewandowski dummy dan terhasil gol. So there is a good thing bagaimana Barcelona create that thing lah, bagaimana dalam fasa mereka menyerang. Dan dalam fasa mereka out of position, sebenarnya Barcelona juga bermain dengan high press, dan juga dalam masa yang sama mereka bermain dengan high line. Untuk game ni saya boleh puji sebab the sequence ataupun frekuensi ataupun boleh dikatakan synchronize lah antara bahagian midfield, bahagian attacking dan juga bahagian defense, yang mana boleh saya katakan 3 layer untuk pasukan Barcelona untuk game ni. Mereka synchronize, bermaksud bila attacking line ataupun front line pasukan Barca menyerang ataupun menekan, melakukan pressing, midfield department akan melakukan pressing, dan dalam masa yang sama defense department akan naik lebih tinggi untuk memastikan yang pressing yang dilakukan adalah lebih efektif. Jadi dalam fasa out of position, kita boleh tengok bagaimana Barca melakukan pressing dengan first line mereka, iaitu attacking line mereka yang pertama, Lewandowski, Yamal dan juga Rafinha melakukan pressing, dan dibantu oleh Christensen, yang mana boleh saya katakan Christensen untuk game ni memang agak agresif. Di mana ada bola, di situlah dia akan pergi, terutamanya di kawasan sentral lah. Dan jadi di kawasan situ memang kita boleh nampak yang Christensen menjalankan tugas dia dengan sangat baik, dan high line yang dilakukan oleh bahagian pertahanan Barcelona telah memberikan satu kelebihan untuk mereka apabila Napoli banyak lebih kepada penetration ataupun lebih kepada untuk breaking the lines dengan satu hantaran jauh. Bermaksud mereka cuba cari Kvaratskhelia, mereka cuba untuk cari Osimhen, mereka cuba untuk fast breaking line dengan sangat laju dengan hantaran di belakang pertahanan, tetapi mostly hantaran-hantaran yang dilakukan oleh mereka diperangkap offside oleh pertahanan pasukan Barcelona yang berada di kawasan yang dah sangat tinggi. So that is a good thing lah. In and out position pasukan Barcelona memberikan kelebihan kepada mereka. Dan dalam fasa bertahan juga, kalau kita lihat Barcelona punya corak bertahan, mereka ada dua fasa. Ketika out position, mereka boleh dikatakan kadang-kadang mereka high line ketika mereka melakukan pressing, dan ketika bola berada di kawasan Napoli. Dan yang kedua adalah mereka bermain dengan agak low block, iaitu mereka bertahan secara rendah dan mereka cuba untuk overload di kawasan kotak penalti untuk tidak memberi ruang kepada pemain-pemain Napoli untuk melakukan combination play ataupun untuk melakukan percubaan. Jadi benda tersebut adalah efektif. Kita boleh nampak yang Napoli bila mereka berjaya masuk ke dalam kotak penalti dan ada ruang untuk melakukan shooting, pemain Barcelona cepat untuk recover dan juga close the space daripada Napoli menjadikan gol ataupun melakukan percubaan lah. Jadi mereka cepat untuk block. So that is a good thing jugalah, dan kudos juga untuk Stegen. Sebab apa? Sebab dia berjaya menyelamatkan beberapa percubaan yang berbahaya daripada Napoli lah. So benda tu memang kena puji lah. Overall boleh saya katakan first half yang bagus. Counter attack Barca pun bagus. Kalau kita tengok bagaimana counter attack Barca, mereka ada winger yang laju, mereka ada Rafinha, mereka ada Yamal, mereka berjaya counter attack. Gol kedua counter attack macam mana Cancelo score kan. So that is a good goal, memang lawa gila. Dan gol yang ketiga, apa yang boleh saya puji adalah bagaimana mereka mengeluarkan membawa masuk Oriol Romeu dan mereka membawa masuk Sergio Roberto, yang mana memberikan ruang kepada Gundogan untuk lebih kepada attacking phase dalam fasa menyerang. Dan hasilnya mereka gandingan Sergio Roberto, Gundogan dan juga Lewandowski, mereka bermain tiki-taka macam siapa pernah tengok orang kata apa, zaman Barcelona main bawah Pep, macam tu ada pemain 1-2 put gol. So that is a nice goal lah, great goal. Saya suka tengok gol ketiga tu. Untuk Napoli, boleh saya katakan they don't have any idea. Obviously di bahagian front three mereka tak ada idea. Mereka corak serangan sama je. Mereka cuba untuk break the line dengan hantaran kepada Osimhen, tapi di block ataupun Osimhen kena kawal rapi lah dengan Araujo dengan Konde. Memang tak boleh buat apa lah Osimhen tu. Offside trap berapa kali mereka kena. Jadi memang boleh dikatakan creativity is not there. Mereka tak berjaya buat something untuk break defensif Barcelona. Winger mereka pun tak efektif. Banyaknya mengharapkan kepada Kvaratskhelia, yang mana boleh dikatakan lebih kepada individual skill. Dia seorang saja buat game, tak ada support yang banyak. Lobotka dan sebagainya, midfield tak efektif. Defensively boleh dikatakan
mereka tak mampu bertahan dengan baik dengan corak triangle yang stay untuk pasukan Barca. Kalau kita lihat midfield punya triangle, orang kata Gundogan, Christensen dan juga Fermin Lopez punya triangle, dan bagaimana mereka sentiasa guna Merani dan sebagainya. Memang Barcelona deserve to win lah semalam. Napoli is not like Napoli that we know lah, and so tahniah Barcelona menang. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.